Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi di dalam sesi yang kali ini, iaitu muhasabah diri. Liku-liku dalam perjalanan yang bakal kita tempuhi, tuan-tuan dan puan rahmat Allah. Setelah itu lebih mencabar dan masih panjang kehidupan abadi yang bakal ditempuh, sama ada kita dianugerahkan dengan kehidupan yang aman atau bahagia, kan? Ataupun buat selama-lamanya kita bakal diletak bersama mereka yang akan berada dalam kerugian buat selama-lamanya. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya nak sampaikan sebuah tajuk agak menarik, iaitu air tangan orang yang tak bersolat. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bak kata orang jangan makan dari air tangan orang yang tak bersolat. Dan semua orang tahu bahawa kalau meninggalkan solat adalah dosa besar. Malahan orang yang tidak solat lebih hina daripada khinzir, iaitu seekor babi, kan? Betapa hinanya kita kalau meninggalkan solat, seperti yang dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang lelaki yang sudah berumah tangga dan tidak zuriat. Lalu terdetik di dalam hati, dia bernazar bahawanya kalau aku dapat anak, aku akan minum air kencing anjing hitam. Nak diceritakan, Allah pun kurniakan isteri si lelaki tadi tu pun hamil dan lahirkan anak. Lahirkan anak daripada isteri dia. Apabila dia dapat, lelaki ni pun rusingkan, dan dia nazar nak minum air kencing anjing hitam tadi. Syariat pada zaman Nabi Musa alaihissalam berbeza, tuan-tuan. Berbeza dengan syariat yang turun untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi Muhammad nazar benda yang haram, kan, maka tak payah buat, tapi kena denda, itu dam ataupun sedekah pada fakir. Tapi kalau zaman Nabi Musa alaihissalam, barang siapa bernazar walaupun haram, tetap kena laksanakan nazar tersebut. Lalu si lelaki tu baru dapat anak dan susah, pergilah dia dengan susahnya pergi bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam dan ceritakan segala cerita atas dirinya. Maka lalu Nabi Musa menjawab bahawa lelaki itu tak perlu minum air kencing bagai, kan, tetapi akan minum air yang lebih hina daripada anjing tadi. Nabi Musa memerintahkan lelaki tersebut untuk pergi menadah, pergi menadah air yang jatuh daripada bumbung orang yang meninggalkan solat. Lelaki itu pun senang hati, kan? Yalah, tak payah minum air kencing. Senang hati menjalankan apa yang perintahkan oleh Nabi Musa tadi. Lihatlah betapa hinanya orang yang meninggalkan solat sampai dikatakan air yang jatuh dari bumbung rumahnya lebih hina daripada air anjing tadi tu, kan? Yang itu baru air bumbung rumah, belum lagi air tangan lagi, kan? Air tangan yang tak bersolat. Menyentuh bab air tangan, selalu kita suka makan merasakan ibu kita, isteri kita, kan? Jadi kepada muslimat sekalian, peliharalah solat, kan? Peliharalah solat, kerana kalau meninggalkan solat atau jikalau dia tak uzur, kan, air tangan akan menitik ke dalam basuhan nasi, kan, makanan sebagainya. Anak-anak suami pula akan memakan makanan yang dimasak. Takkanlah nak biarkan suami anak-anak kita, kan, perempuan isteri di luar sana gelap hati minum air tangan orang yang tinggalkan solat. Tak tergamak ke kita isteri-isteri wahai sekalian? Tapi lain pula halnya dengan kita hari ini, pagi petang ngeteh di kedai mamak sebagainya, kan, teh tarik satu, roti canai satu, ada pula segelintir tukang masak yang tak bersolat. Kita pun makan bekas air tangan dia. Nauzubillah minaz zalik. Gelaplah hati kita, tuan-tuan, kan? Sebab itu
Sebab itu lihat, kita nak buat kerja-kerja yang baik, hati-hati, kan? Hati-hati dengan apa yang kita makan, tuan-tuan. Betapa beratnya amalan solat ini. Attah Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Isra Mi'raj, kan? Mendatangkan kewajipan-kewajipan lain, diutus melalui siapa? Melalui Jibril alaihi salam. Ketika saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazak, sempat baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali dan untuk umat Islam. Kitalah dari zaman as-salat wa amalan aminkum. Maksudnya apa? Solat jangan sekali-kali kamu abaikan dan memeliharalah orang-orang yang lemah di bawah tanggunganmu. Cantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegur kita melalui Sayyidina Ali. Itulah serba sedikit daripada saya, dan Muhammad Rosyam daripada Yayasan Bangunan Keluarga Darul Ta'zim daerah Keluang. Sekian itu saja. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.